اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam channel Ustaz Zakiyuddin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk tajuk adab tahun 2 semester 4. Adab itulah adab bekerja. Anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, baik, sebelum kita teruskan untuk pelajaran kita pada kali ini, kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Baik, bersama-sama Ustaz kita baca doa pelajaran untuk hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, warzuqna fahma, dan kurniakan kami kefahaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, macam mana keadaan anak-anak hari ini? Ustaz harap agar semua anak-anak diberikan kesihatan dan insya-Allah dapat bersama-sama dengan Ustaz untuk pengajaran secara online atau istilah dia PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Baik, untuk kali ini kita akan membicarakan untuk tajuk adab bekerja. Jadi sebelum kita teruskan kepada apa yang akan kita pelajari, Ustaz akan tunjuk dahulu satu video klip yang menerangkan tentang berkaitan dengan bekerja lah. Ya, hari ini semua bekerja dari rumah. Jadi sama-sama kita tonton dahulu video klip ini. Jabatan kerajaan masih tidak angkuh dengan arahan bekerja dari rumah. Jadi kesannya masih banyak kenderaan di jalan raya semasa PKPB. Malah ada yang tidak ikut garis panduan MITI, iaitu hanya 10% daripada kumpulan pengurusan dan penyeliaan boleh berada di pejabat. Bengkel mesyuarat untuk kaki tangan juga berjalan seperti biasa. Adakah majikan atau jabatan yang ingkar ni boleh dikompang? Ya, dari segi arahan bekerja daripada rumah, saya harap majikan yang berkaitan perlulah patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Kalau daripada jabatan kerajaan, saya harap patuh kepada arahan daripada panduan yang telah pun dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Kalau masih ada yang ingkar, insya-Allah saya akan bangkitkan kepada Ketua Pengarah KPPA ini supaya diperbetulkan apa yang tidak betul berlaku di jabatan kerajaan, dan juga kalau melibatkan MITI, insya-Allah saya akan bangkitkan kepada MITI, terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri MITI sendiri, ya, kerana ada yang engkar dan tidak patuh mengenai kesalahan mengadakan mesyuarat sebenarnya di kawasan PKPB, di pejabat-pejabat. Jadi kalau ada perlanggaran seperti itu, perkara ini boleh diambil tindakan. Sebenarnya setiap kesalahan yang berlaku, engkar pematuhan SOP, memang boleh dikenakan tindakan.
sama ada compound dan sebagainya. InsyaAllah saya akan maklumkan perkara ini ya kepada KPPA dan Yang Berhormat Menteri MITI sekalian. Baik, anak-anak yang saya kasih sekalian, ya, demikian video klip yang disampaikan pertanyaan kepada Menteri Pertahanan, iaitulah berkaitan dengan situasi kerja hari ini. Ya, semua hari ini bekerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari rumah. Ya, tidak banyaklah beberapa sahaja kerja yang masih lagi bekerja di lapangan. Ramainya umpamanya para guru, semuanya diarahkan untuk bekerja dari rumah. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk kali ini kita akan membicarakan adab bekerja. Kalau hari ini anak-anak masih lagi sebagai seorang pelajar, nanti satu hari habis belajar, nanti satu ketika dan saat nanti anak-anak akan bekerja. Maka sebagai seorang pekerja, Allahumma salli ala Muhammad, ia mestilah didasari dengan adab-adab menurut norma Islam. Karena Islam adalah is the way of life. Apa itu Islam itu adalah satu kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita ni berdasarkan kepada apa yang diajarkan dalam Islam. Baik, jadi kita akan tengok satu persatu untuk tajuk adab ini, adab bekerja ini. Jadi pertama kita tengok dahulu hasil pembelajaran untuk tajuk adab bekerja ini. Yang pertama menyatakan maksud adab bekerja. Pertama, anak-anak kena tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan adab bekerja. Yang kedua, menyenaraikan adab-adab bekerja, apa adab-adab dalam bekerja. Yang ketiga, menerangkan akibat tidak menjaga adab. Yang kedua, kita tahu, kita senaraikan adab-adab. Yang ketiga, apa akibah dia? Apa implikasi sekira tidak menjaga adab semasa bekerja? Dan yang terakhir, sentiasalah menjaga adab bekerja. Ada 4 saja hasil pembelajaran, tidak banyak. Jadi ringkas saja untuk hari ini berkaitan dengan tajuk adab. Baik, jadi kita terus satu persatu untuk isi penting tadi, 4 hasil pembelajaran tadi. Baik, sebelum kita masuk kepada isi penting yang 4 tadi, sebelum itu kita review dahulu apa yang pengenalan kepada bekerja ini. Bekerja adalah satu usaha yang perlu dilakukan oleh semua makhluk Allah di muka bumi ini bagi mendapatkan rezeki masing-masing. Semua bekerja, anak-anak semua. Baik manusia ialah bekerja, baik binatang pun dia ada kerja yang dilakukannya. Ya, umpamanya nak mendapatkan rezeki ni, makanan dalam kehidupan dia, maka dia perlu bekerja. Ya, kalau kita tengok umpamanya koloni Kelulut, ya, kerana Ustaz bela Kelulut, dalam koloni Kelulut tu dia ada ratu yang akan kontrol ke semua, Allahumma salli ala Muhammad, lebah Kelulut tersebut. Kemudian dia ada lebah pekerja. Lebah pekerja ni beberapa bidang tugas dia lah. Ada yang keluar, Allahumma salli ala Muhammad, pergi untuk mendapatkan madu, pergi cari bunga, pergi cari, Allahumma salli ala Muhammad, nektar yang ada pada bunga tu madu, untuk bawa balik ke sarang nak menghasilkan madu. Dan dalam Allahumma salli ala Muhammad, sarang tu juga ada pekerja yang disebutkan oleh Allahumma salli ala Muhammad, peternak-peternak lebah Kelulut ni ia sebut sebagai tukang bersih. Dalam koloni Kelulut pun ada tukang bersih juga, nak bersih hak mana hak tak, hak kotor apa semua. Semuanya ada kerja. Jadi nak sebut apa tu, lebah pun bekerja. Bukan setakat lebah, semua makhluk Allah yang disebutkan ini bekerja untuk mendapatkan rezeki yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapat rezeki yang halal, kita perlu bekerja untuk hidup, sama ada membanting tulang pak kerah atau memerah otak untuk menghasilkan idea-idea yang bernas. Dalam kerja ni macam-macam. Ada orang yang kerja yang yang keras lah, kerja kuat, membanting tulang empat kak. Ya, umpamanya tok nenek, mak ayah tok nenek kita yang bekerja di bendang, yang menoreh getah, ni pastinya membanting tulang empat kak.
ada yang memerah otak untuk menghasilkan idea-idea yang bernas, walaupun kita tengok dia mudah saja dia dapat duit. Ya, boleh jadi dengan Allahumma salli ala Muhammad dengan menjadi YouTuber kan. YouTuber ni antara orang yang disebutkan mudah dapat duit kerana dia menghasilkan video-video dengan video-video yang di-view oleh ramai dalam kalangan penggemar melihat video-video ni, maka makin banyak view dia, maka akan adalah hasil kepada YouTuber. Yang kita nampak senang kerana dia nak menghasilkan video-video yang bernas, video-video yang untuk menarik orang melihatnya bukan senang kerana dia memerah otak. Baik. Sebenarnya bekerja adalah satu sumbangan atau kebajikan kepada masyarakat dan negara. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita pergi satu persatu untuk isi penting tajuk adab bekerja ini. Pertama, maksud adab bekerja. Maksud adab, ya, adab bekerja. Kalau tadi tu maksud dia punya huraian tentang kerja itu. Adab bekerja tata cara atau etika melaksanakan sesuatu pekerjaan agar berjalan lancar, dan beroleh keberkatan daripada Allah. Adab ni tata cara etika dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Ya, kerana kita sebut tadi, kita ada kerja. Masing-masing semua makhluk Allah bekerja. Macam kita sebut tadi di awal cerita tentang koloni lebah. Kalaulah koloni lebah itu tidak menjaga etika dia, ya, lebah yang mencari madu tidak jaga etika. Aku hari ni tak mau cari madu, aku nak rehat dalam sarang ni. Kan? Macam mana nak menghasilkan madu? Kemudian lebah pekerja pembersih dalam sarang tu, aku hari ni nak rehat. Bukan hari ni, seminggu, sebulan ni nak rehat, tak mau kerja. Maka macam mana akan menghasilkan madu yang memberikan kebaikan kepada umat manusia. Baik, maka tata cara dan etika inilah yang disebutkan adab, etika dalam bekerja. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebenarnya kita pergi kepada adab-adab bekerja. Ini beberapa adab, ya, kalau ikut banyaklah ya dalam adab bekerja ini. Pertama, memulakan kerja dengan kalimah basmalah agar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakan dengan kalimah bismillah. Ya, sekurang-kurang bismillah dengan nama Allah. Cuma cantik selesailah untuk ayat tu bismillahirrahmanirrahim. Kita buatlah kerja. Menyelesaikan tugas pada masa yang ditetapkan dan tidak menangguhkannya. Bila diberikan satu tugas, maka perlu diselesaikan dalam tempoh masa yang diberikan dan tidak menangguhkan. Diberi masa kepada kita, khususnya umpamanya buat folio. Dan Ustaz kira para pensyarah, para guru kita semua tidaklah zalim memberikan masa yang begitu singkat untuk menyelesaikan kerja khusus ataupun folio. Ya. Lebih kurang diberikan 3 minggu ke sebulan untuk menghasilkan folio. Dan cuma kerana masa itu dilihat oleh para pelajar itu nampak pendek, nampak singkat, ya, maka tak apa, tangguh dulu, tunggulah minggu yang terakhir, minggu keempat tu. Maka dengan menangguhkan kerja, maka kerja itu Allahumma salli ala Muhammad menjadi tidak sempurna, tidak cantik, tidak elok, kurang dari sudut kekemasan dan sebagainya. Sebenarnya berpakaian, dalam berpakaian mestilah bersih, kemas dan menutup aurat sesuai dengan pekerjaan. Dan toleransi dalam pekerjaan bagi kerja berpasukan agar wujud suasana harmoni. Ini bekerja dalam satu pasukan. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, masing-masing kerja sebagai satu pasukan. Kemudian mematuhi arahan ketua serta prosedur dan kaedah yang betul semasa bekerja. Ini aku dengan arahan ketua. Baik. Seterusnya, akibat tidak menjaga adab semasa bekerja. Adab-adab tadi itu tidak dijaga. Kesan dia, akibat dia, iaitulah kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Kerja yang diberikan untuk kita buat itu tidak sempurna, tidak elok. Hasilnya tidak cantik, tidak kemas. Tidak mencapai matlamat yang disasarkan. Hilang pengeluaran dan tidak berkualiti. Menghalang kemajuan sesebuah negara. Ini makin tinggi, makinlah ya kesan dia kepada
sehingga kepada negara, melahirkan pekerja yang tidak berdaya saing. Seterusnya, untuk isi yang terakhir, cara menjaga adab bekerja. Bersungguh-sungguh ketika bekerja. Berdoa agar urusan pekerjaan dipermudahkan oleh Allah. Berhati-hati dan menjaga keselamatan ketika bekerja. Ini antara cara untuk kita nak jaga, ya, agar kita dapat melaksanakan adab bekerja dengan sebaiknya. Iaitu tanam dalam diri untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam kerja tu, kerana kerja ini adalah satu amanah daripada Allah. Dan kerana nanti daripada kerja itu kita beroleh hasil yang disebut sebagai pendapatan gaji yang kita nak menyara, nak memberi makan untuk diri kita dan isteri anak-anak. Di samping itu, berdoa agar urusan pekerjaan dipermudahkan oleh Allah. Berhati-hati dan menjaga keselamatan ketika bekerja. Baik, anak-anak yang dikasihkan, demikian perkara yang perlu kita lihat, khususnya ketika mana kita bekerja, ya. Dan adab-adab ini juga saling tidak tumpah. Allahumma salli ala Muhammad, bila mana kita ni masih lagi sebagai seorang pelajar. Kita hari ni pelajar ni, makna kerja kita hari ni sebagai pelajar ni adalah belajar. Jadi kalau kerja kita sebagai pelajar hari ni, apa dia ni? Memulakan pelajaran kita dengan kalimah bismillah. Menyelesaikan tugas yang diberikan kita dengan sempurna, dengan tepat masa dia, tidak menangguhkan. Berpakaian, kemas, bersih. Toleransi bila kerja berpasukan, toleransi. Kemudian aku dengan arahan guru dan juga pensyarah. Maka saling tak tumpah. Kerana setiap orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada bidang tugas dia masing-masing. Cuma nanti adab ini sangat perlulah dijaga bila mana kita ni sebagai seorang pekerja nanti. Apa pun bidang pekerjaan yang akan kita lalui, ya, nanti, ya, setelah kita habis belajar. Baik, anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, demikian mudah-mudahan pelajaran untuk adab bekerja ini memberikan, ya, kefahaman kepada anak-anak pelajar, khususnya, ya, kalau hari ini sebagai pelajar dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu yang utama. Kemudian nanti bila bekerja pun bekerja dengan bersungguh-sungguh, menjaga adab pekerja yang disebutkan, ya, dalam pelajaran kita untuk kali ini. Jadi sekadar itu untuk perkongsian pelajaran PDPR bagi tajuk adab bekerja untuk minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepahaman kepada kita, khususnya untuk tajuk ini, dan insya-Allah untuk assessment penilaian nanti kita akan berikan kepada anak-anak melalui Google Form, ya, soalan-soalan yang berkaitan dengan adab bekerja ini. Jadi sekali itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha yang kita berikan, ya, pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.